Kitab ini secara ringkasnya menceritakan ataupun membahaskan berkenaan dengan 6 isu yang menjadi kekeliruan masyarakat pada zaman penulis dan juga masih berterusan sampailah ke zaman kita ini, iaitulah isu berkenaan dengan apa itu tauhid, apa itu dikatakan al-jamaah, apa yang dikatakan sebagai mentaati waliul amr, siapakah ulama, siapakah wali, dan siapakah mujtahid. Ini isu yang berlegar dalam risalah ini. Baik, sebagai mukaddimah pendahuluan, kita berkenalan sedikit dengan pengarang kitab, iaitulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam muka surat yang kedua. Pengarang usul sittah ini adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. At-Tamimi nisbah kepada Bani Tamim. Bani Tamim yang duduk di bahagian Al-Yamamah. Kalau dalam sejarah lama Arab disebut tempat kawasan mereka duduk ini namanya Al-Yamamah. Dan sekarang dinamakan sebagai Ar-Riyadh, ibu negara Arab Saudi. Dan lebih khusus lagi, di kawasan dinamakan sebagai Hutah Bani Tamim. Itu asal tempat Bani Tamim. Jadi Bani Tamim ni mereka adalah Arab Badui. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni ada berapa orang daripada mereka adalah daripada Bani Tamim, seperti Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu dan lain-lain. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab datang daripada Bani Tamim ini. An-Najdi dinisbahkan kepada kawasan tersebut yang dinamakan sebagai Najd. An-Najd ni maknanya dalam bahasa Arab ialah tanah tinggi. Macam kita kalau tanah tinggi, Cameron Highland, Genting Highland, tanah tinggi, Najd. Lawannya adalah Tihamah. Tihamah maknanya tanah rendah. Jadi kawasan Bani Tamim ini, Ar-Riyadh sekarang ini, kawasan itu dinamakan sebagai Najd. Bermula daripada kawasan itu sampailah ke Iraq, naik sampai ke Iraq, sampailah bersepadan dengan negara Farsi, Iran. Itu Najd. Baik. Dilahirkan pada tahun 1115 Hijrah di kawasan Al-Arid di Najd, di tempat kawasan Najd itulah. Mendapat pendidikan awal daripada ayahnya sendiri, Syekh Abdul Wahhab Ibn Sulaiman, yang mana ayahnya merupakan qadhi di kawasan tersebut, ataupun tempat dia digelar sebagai tempat dia digelarkan sebagai Al-Uyainah, negeri Uyainah. Adapun datuknya Sulaiman adalah mufti am bagi negeri Najd keseluruhannya. Jadi suasana negeri Najd ini pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan dan membesar dan seterusnya memulakan dakwah beliau, negeri Najd ini mereka tidak ada kerajaan yang satu. Sebab itu kalau kita baca tarikh sejarah Islam, kisah ataupun tarikh sejarah kawasan Najd ini dalam sejarah Islam berakhir pada zaman Abu Bakar, apabila cerita pasal perang Riddah, perang orang murtad, tempat munculnya Musailamah Al-Kadzab. Kemudian sejarah tidak mencatatkan apa-apa tentang peristiwa yang berlaku di Najd, sebab mereka tempat Badui yang tidak ada kuasa politik yang berminat untuk menjajah ataupun menjarah ataupun memerintah ataupun menakluk kawasan ini. Jadi sebab tu mereka tidak ada kerajaan yang berminat nak memerintah di kawasan ini. Dalam sejarah Bani Umayyah pun tak pernah dicerita jikalau khalifah ada hantar gubernur yang khusus ke negeri Najd. Di zaman Abbasiyah juga tidak ada cerita mengatakan khalifah menghantar gubernur ke negeri Najd. Tetapi di penghujung kerajaan Abbasiyah barulah muncul nama Najd ini, apabila golongan-golongan ahli bid'ah banyak pergi lari ke sana. Di antaranya kisah yang masyhur apabila datang satu kumpulan bernama Al-Qaramitah
daripada satu firqah daripada firqah Syiah datang mencabut Hajarul Aswad dan membunuh jemaah haji sekitar kurun ketiga hijrah. Lalu mereka cabut Hajarul Aswad dan bawa lari ke negeri mereka di Al-Ahsa yang sekarang ni dikenali sebagai the Eastern Province of Saudi Arabia, yang juga merangkumi Ahsa ni negara Bahrain, Qatar, sampailah ke Khalij Arabi, Oman, kawasan-kawasan sebelah itulah dinamakan sebagai Al-Ahsa ataupun Al-Bahrain. Bukan Bahrain yang sekarang ni kecil ya, tapi istilah Bahrain pada zaman itu maknanya kawasan itu seluruhnya. Maka di situlah adanya datangnya Al-Qaramitah. Lalu mereka mencabut Hajarul Aswad dan bawa Hajarul Aswad lari ke Al-Ahsa. Cerita. Kemudian muncullah kerajaan-kerajaan yang menyeleweng, kerajaan Syiah di situ. Kerana tempat itu jauh daripada jangkauan khalifah. Seperti mana juga di sebelah barat negara Islam. Kerajaan Abbasiyah apabila dia mengambil alih kerajaan daripada Bani Umayyah, dia tidak mampu mengawal semua negara Islam. Negara yang jauh berada di barat seperti Al-Maghrib, Maghribi, Jazair, Tunisia, dia tidak mampu untuk mengawal negara-negara ini, maka dia terpaksa lepaskan kepada kerajaan-kerajaan kecil ataupun muncul golongan-golongan pemberontak yang menubuhkan kerajaan tersendiri yang bebas daripada khilafah Abbasiyah, seperti munculnya kerajaan Ibadiyah Wahabiyah di Jazair di bawah pemerintahan Abdul Wahab ibn Rustum, sebagai misalnya. Jadi di kawasan ini berkembang. Demikian juga di belah timur, dari Khurasan, Afghanistan, Farsi, Iran, sampailah ke negeri-negeri Turkistan, Turkmenistan. Kawasan ini banyak muncul kerajaan-kerajaan yang di luar kawalan kerajaan Abbasiyah, yang mereka ini asalnya golongan yang bukan Islam. Kemudian ulama-ulama ahli bid'ah lari ke kawasan ini menyebarkan Islam berdasarkan mazhab mereka. Lalu kerajaan ini membentuk kerajaan baru, kerajaan Islam yang mendukung mazhab-mazhab yang berlawanan dengan ahli sunnah wal jamaah. Ini sejarah kawasan Najd secara khususnya dan juga kawasan timur sampai ke Malaysia secara umumnya. Baik. Kemudian disebabkan situasi ini, sejarah ini, latar belakang ini, maka tidak hairan jikalau negeri Najd ini masyarakatnya terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyeleweng, terutama dan dibantu juga selepas itu apabila kerajaan yang naik, kerajaan yang resmi di bandar-bandar besar seperti Mesir, seperti Iraq, seperti Hijaz. Hijaz merangkumi Mekah, Madinah. Apabila kerajaan mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran Syiah, seperti naiknya kerajaan Bani Ubaid Al-Qaddah di Mesir, yang kerajaan mereka terbentang daripada Maghribi sampai ke Mesir, ataupun naiknya kerajaan Bani Buih di Iran yang berjaya menguasai sampai ke Iraq. Mereka ini berfahaman Syiah. Kemudian bila naik kerajaan Mamluk di Mesir menggantikan kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi, mereka mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf, ajaran sufi tasawuf. Jadi apabila kerajaan mula membantu mengembangkan ajaran ini dan ulama-ulama yang menyeleweng ini mendapat tempat dalam kerajaan, maka disebarkanlah fahaman-fahaman yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, seperti di zaman kerajaan Bani Saljuk yang menguasai Iraq. Seperti menterinya Nizamul Mulk telah membina madrasah An-Nizamiyah yang banyak di bandar-bandar besar, yang mana madrasah ini mengambil akidah Al-Asy'ariyah ataupun akidah sifat 20 yang kita ketahui sebagai akidah rasmi, lalu disebarkan kepada rakyat jelata. Itu kisah secara umumnya. Jadi ini mempengaruhi suasana. Dan apabila ajaran tasawuf pula mula berkembang, terutama sekali apabila ajaran Al-Asy'ariyah itu masuk ke peringkat bergabung dengan ajaran sufi di tangan Al-Qushairi, kemudian Abu Hamid Al-Ghazali, maka
tersebar khurafat yang begitu banyak dalam negara Islam. Maka mulalah dibina kubur-kubur, dibuat kubah-kubah, ada i'tiqad kepada wali-wali melebihi i'tiqad yang sepatutnya. Dan apabila datangnya kerajaan Uthmaniyah, yang mana mereka ini asalnya adalah orang-orang yang masuk Islam di tangan Bani Seljuk, maka mereka mewarisi pemikiran dan akidah yang telah dibawa oleh kerajaan Ala Seljuk. Lalu mereka berjaya mengambil alih kuasa daripada Bani Mamluk, kerajaan Mamluk. Lalu mereka meneruskan tradisi ajaran-ajaran fahaman daripada akidah Sufiyah. Maka ini membantu berkembangnya ajaran-ajaran khurafat dalam negara Islam. Maka itulah suasana munculnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan terutama keadaannya lebih kritikal di Najd. Walaupun ada ulama, bukan tidak ada ulama, ulama ada. Munculnya Syekh, sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab adanya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibnu Kathir, Al-Zahabi, anak-anak murid Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ada ulama yang melawan dan membantah setiap zaman, ada. Bukan tidak ada, tetapi dia berkembang disebabkan dia dibantu oleh kuasa sultan, dibantu oleh kuasa kerajaan. Maka ulama-ulama yang berdakwah secara persendirian ini tidak mampu mengekang kemarahan khurafat ini dengan efisien lah. Mereka menulis kitab, membantah, menjelaskan kepada masyarakat sekadar yang mereka mampu, benda ini salah, bid'ah dan sebagainya. Memang ada. Ulama sentiasa ada, ulama kebenaran itu ada. Tetapi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendapat lebih keuntungan apabila seorang raja yang memerintah negeri Dir'iyah di zaman tersebut, raja yang bernama Muhammad ibn Saud. Di mana sejarah Syekh Muhammad Wahhab ni, saya pengajian dia selepas dia mengaji dengan ayah dia, kemudian dia melanjutkan pengajian di Mekah dan Madinah. Di antara gurunya yang utama di Madinah adalah Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdiyul Madani, di mana Syekh inilah yang telah memperkenalkan beliau dengan kitab-kitab Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim rahimahumallah. Jadi di sinilah Syekh didedahkan bahawa amalan-amalan yang masyarakat dia buat selama ni sebenarnya adalah khurafat dan bid'ah. Dan gurunya telah menggalakkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk balik ke Najd dan menentang amalan-amalan khurafat tersebut. Demikian juga Syekhnya Muhammad Hayat Sindi, di antara guru yang membangkitkan semangat juang dalam diri Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hayat Sindi ma'ruf ulama hadis besar di zaman tersebut. Demikian juga dia pergi ke Basrah berjumpa dengan Syekh Abdullah Al-Majmu'i yang juga seorang penentang ajaran khurafat yang terkenal di Basrah ketika itu. Jadi ini semua mempengaruhi minda ataupun semangat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menentang ajaran khurafat. Jadi apabila dia balik ke negeri dia Najd, maka dia memulakan gerakan dakwah di negeri tanah tumpah kelahirannya, iaitulah di negeri yang bernama Al-Uyainah. Dan dakwahnya diterima oleh pemerintah Uyainah, Uthman bin Muammar. Tetapi isunya pemerintah Uyainah ini tidak memerintah secara bebas. Dia di bawah jajahan takluk Bani Khalid. Bani Khalid di Al-Ahsa, kawasan Ahsa sekarang ni, Eastern Province of Saudi Arabia. Yang mana Bani Khalid ni berjaya merampas kawasan ini daripada Uthmaniyah. Jadi Bani Khalid bila dengar pemerintah Uyainah yang di bawah pengaruh kuasanya ini menerima dakwah seorang laki-laki yang mutawwa', dia panggil orang yang alim ini, duk buat hukum Islam, buat hudud. Sebab apa? Ketika itu pengaruh barat sudah mula masuk ke dalam kerajaan-kerajaan Islam, terutamanya Mesir dan Turki. Sultan Uthmaniyah ketika itu sedang menuju kepada satu agenda untuk memperbaharui kerajaan, di mana mereka mengambil dasar-dasar barat. Seperti khalifah menukar pakaiannya daripada pakai serban dengan jubah, pakai baju kemeja dengan topi tarbus.
Contoh di antara benda dia buat. Dan juga mula dikaji undang-undang barat untuk digantikan undang-undang syariah. Benda ni bukan dimulakan oleh Mustafa Kamal Atatürk. Ini di antara kesalahan sejarah. Mustafa Kamal Atatürk ni dia datang selepas itu meneruskan apa yang dah ada saja. Benda ni bermula di hujung kerajaan Osmaniyah apabila Osmaniyah mengeluarkan dikri Humayun yang apa ni menyatakan bahawa mesti ambil undang-undang barat untuk maju ke depan. Jadi depa kerajaan menjadi anti. Demikian juga bila datangnya seorang gubernur baru di Mesir bernama Muhammad Ali Pasha. Dia juga seorang yang berfikiran barat. Jadi pengaruh juga kepada Bani Khalid ini. Mereka juga mungkin juga melihat benda yang sama bila mereka dengar di mana yang menimbulkan kemarahan Bani Khalid apabila dia mendengar Uthman bin Muammar melaksanakan undang-undang hudud. Apabila Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merejam seorang wanita yang datang mengaku berzina dalam keadaan dia sebagai wanita yang telah muhsanah, yang telah berkahwin, maka direjam. Maka ini yang menimbulkan kemarahan kerajaan Bani Khalid kerana menghidupkan semula undang-undang Islam yang telah pun ditinggalkan. Jadi dia marah, menyebabkan dia kata sama ada kamu bunuh Mutawwa' ini ataupun kami akan serang kerajaan kamu, takkan bagi dah kamu apa-apa bantuan. Maka pemerintah Uyainah ni minta supaya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab keluar daripada Uyainah. Dan kebetulan ketika itu dakwah dia telah pun berkembang di kawasan Najd. Dan dakwahnya telah di antara anak muridnya itu ada dua orang lelaki bernama Masyari dengan Sunayyan. Yang mereka ini adalah adik kepada raja negeri Dir'iyah yang bernama Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud ini raja kepada negeri Dir'iyah. Jadi adik dia Masyari dengan Sunayyan ini telah pun menerima dan belajar dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Syekh Muhammad bin Wahab tak tahu nak pergi mana, dia lari pergi ke Dir'iyah, negeri yang terdekat, sebab dia jalan kaki daripada Uyainah. Bila sampai di Dir'iyah, maka Masyari dengan Sunayyan dapat khabar kata tok guru mereka dah sampai ke negeri mereka, dan kebetulan abang mereka adalah raja Dir'iyah. Maka mereka pun pujuk kakak ipar mereka lah, Permaisuri Dir'iyah, supaya bagi tahu kepada Raja Muhammad bahawa ada satu orang ulama datang ke negeri kita, nama dia Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dakwahnya sekian. Jadi diharap kalau raja nak terima dakwah Syekh ini, kita bawa dia duduk secara rasmi lah di negeri kita. Maka Permaisuri pun pujuklah suami dia, kata ni ada datang satu ulama besar, jangan kau lepaskan peluang ini kan, mudah-mudahan kalau engkau bergabung dengan dia engkau akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Maka Muhammad bin Saud pun kata kalau macam tu tak apalah, bawa dia datang jumpa aku. Tapi bini dia kata jangan, engkau kena tunjukkan kau ni seorang raja yang menghormati ulama. Engkau yang kena pergi kepada dia dan bawa dia mai ke istana. Jadi Muhammad bin Saud ikut cakap bini dia yang baik ini, dan dia buat apa yang dicadangkan. Lalu dibawalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan berlakulah perjanjian di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Syekh dengan Imam Muhammad bin Saud lebih kurang tahun 1147 ataupun 45 ke 47 Hijrah, begitulah. 1140 lebih. Dia panggil bai'at di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud untuk membentuk satu gerakan dakwah. Maka ini kelebihan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana dia mendapat sokongan pemerintah negeri dia. Dan akhirnya dakwah itu terus berkembang. Syekh mengutuskan surat ke merata-rata negeri, dan banyaklah ketua-ketua kabilah-kabilah yang mau menerima dakwah Syekh. Dan sekaligus mereka ini bila terima dakwah Syekh, ketua-ketua kabilah ni akan berbaiat dengan Muhammad bin Saud menjadi pemerintah imam. Sebab Najd ni tidak pernah ada kerajaan yang menyatukan mereka. Setiap negeri ada ketua kabilah dia duduk situ, jagalah kambing, unta mereka. Kalau rasa nak jadi ketua kabilah, mai bunuh ketua kabilah tu, jadi ketua kabilah. Itu cara mereka dapat kuasa, bunuh dengan bunuh. Jadi
mereka merasakan perlunya kita ada kerajaan yang kuat. Dan Islam mengajak, atau Syekh Ahmad Ahad akan sebut dalam risalah ini, pentingnya adanya pemerintah imam. Sebab penduduk Najd ini kehidupan mereka dah jadi macam Arab jahiliyah. Mereka tidak mengenal apa itu imam, pemerintah. Masing-masing hidup dengan ta'assub kabilah. Hidup dengan ta'assub kepada kabilah. Baik, maka diringkaskan cerita, maka dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah diterima, yang mana akhirnya gerakan-gerakan jihad juga dilancarkan untuk memerangi negara-negara yang masih lagi enggan tunduk kepada dakwah tauhid apabila dijelaskan. Dan peperangan pertama berlaku apabila seorang ataupun dua orang pendakwah yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hantar ke negeri Riyadh. Masa tu Riyadh bukan besar macam sekarang. Riyadh tu satu kampung kecil. Jadi Raja Riyadh ketika itu, Daham bin Dawas ataupun Daham bin Duwas, telah membunuh pendakwah yang dihantar oleh Arab Saudi tadi, kerajaan Arab Saudi ni. Dibunuh, dan salah seorang daripada pendakwah itu ialah anak ataupun saudara kepada Muhammad bin Saud. Dan ini menimbulkan satu kemarahan kerajaan Arab Saudi lah, yang ketika itu sudah pun menjadi semakin besar dan mula menguasai hampir keseluruhan Najd melalui bai'ah yang dibuat oleh ketua-ketua kabilah. Maka berlaku peperangan demi peperangan. Daham bin Duwas minta tolong kerajaan Bani Khalid dan sebagainya. Akhirnya Arab Saudi mendapat kemenangan ini, dan akhirnya banyaklah kabilah yang tunduk kepada kerajaan Arab Saudi, dan terbentuknya kerajaan Arab Saudi yang pertama, yang berkembang daripada selatan Iraq sampailah ke utara Yaman. Kerajaan yang besar. Kerajaan Saudi yang pertama ini besar. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafat ketika mana rajanya yang kedua merintah, iaitulah bernama Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Pada tahun 1206 Hijrah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meninggal dunia setelah dia melihat kejayaan dakwah dia dengan tertegaknya daulah Saudiyah yang pertama, yang terbentang daripada Basrah sampailah ke hampir-hampir mencecah Sana'a. Kalau orang yang tahu geografi boleh bayang peta, dia nampak luas kerajaan tu. Tapi kerajaan ini di penghujungnya telah diserang oleh kerajaan sekular Turki yang di bawah pimpinan Sultan Mahmud kedua melalui pemerintahnya di Mesir, iaitu Muhammad Ali Bashar. Motif penyerangan Turki kepada kerajaan Saudi adalah kerana mereka tidak mahu ada kerajaan yang buat hukum Islam apabila dalam keadaan suasana Turki dan Mesir ketika itu sedang menuju ke arah pembaratan ataupun pemodenan ala barat. Itu punca dia, bukan isu Wahabi bawa ajaran sesat. Tak. Isunya kerajaan Sultan Uthmaniyah, Sultan Mahmud kedua tidak mahu ada kerajaan yang mengamalkan Islam. Itu isunya. Okey. Baik. Sebab kerajaan ketika itu telah pun mula mengambil undang-undang barat. Dimansuhkan undang-undang hudud, jenayat dan sebagainya. Baik. Tapi kerajaan Saudi kedua naik selepas itu, kemudian jatuh, kemudian naiklah kerajaan Saudi yang ketiga yang ada sekarang ni, bermula dengan raja dia Abdul Aziz, sampailah kepada raja dia sekarang Salman hafizahullah taala. Itu secara ringkas sejarah Syekh Muhammad Abdul Wahab dengan kerajaan Saudi. Sebab apa cerita? Sebab nak mengelakkan kekeliruan. Ada orang dia kata, Syekh Muhammad Abdul Wahab ni zaman Raja Abdul Aziz lah. Abdul Aziz ni kerajaan yang nombor 3 lah. Syekh Muhammad Abdul Wahab wafat pada zaman Raja Saudi yang kedua dalam kerajaan yang pertama. Ini kerajaan yang pertama. Dia ada sejarah jatuh, naik, turun, bangun dia. Baik. Dan kena faham bahawa Syekh Muhammad Abdul Wahab tidak memberontak kepada mana-mana kerajaan. Syekh Muhammad Abdul Wahab hidup dalam kerajaan dia sendiri yang tidak ada kekuasaan Uthmaniyah, dan dia berjuang atas nama pemerintah dia. Dia tidak memberontak kepada mana-mana pemerintah. Baik.